Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhaimin selaku penyelaras program pendidikan pesisir pantai IPG Kampus Kota Baru. Yang berusaha Dr. Hajah Narita binti Muhammad Nur, Imam Pengarah IPG Kampus Kota Baru. Yang dihormati penyelaras program Tuan Haji Muhaimin Saifuddin bin Muhammad Saleh, para penceramah dari Majlis Guru Cemerlang Kelantan, pengetua serta pengurus sekolah, guru-guru, seterusnya para peserta program pengukuhan akademik calon SPM sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas penganjuran program ini, khususnya kepada Sekretariat 4P IPG Kampus Kota Baru yang telah berkolaborasi dengan Majlis Guru Cemerlang Kelantan serta Jabatan STEM, Jabatan Pengajar Melayu dan Jabatan Bahasa berkolaborasi dengan baik pada hari ini, ya. Khususnya bagi membantu para pelajar calon SPM bagi sekolah-sekolah pesisir pantai menghadapi peperiksaan SPM yang tak berapa lama lagi. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan program ini berjalan lancar sehingga kita mencapai objektif ataupun impak yang baiklah daripada program ini. Alhamdulillah tuan-tuan, sebagai sedikit perkongsian pagi ini, mungkin kita boleh lihat slide yang disediakan ini, program pengukuhan akademik calon SPM 2020. Apa jua yang kita laksanakan ataupun kita usahakan dalam pendidikan ini sebenarnya adalah satu usaha ke arah untuk kita menyokong atau merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah tersedia. Cuma mungkin dari segi tindakan dan juga usaha itu adalah pelbagai. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat satu inisiatif ataupun satu usaha yang saya rasa cukup bagus, cukup baik. Khususnya kita nak membantu para pelajar kita. Kalau kita tengok dalam falsafah ini dari segi intelek ataupun dari segi pengetahuan pelajar itu sendiri, supaya dengan melengkapkan mereka dengan pengetahuan yang secukupnya, maka sudah tentu mereka akan dapat menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin dan mereka dapat menjawab soalan dengan lebih baik dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan kolaborasi ini juga sebenarnya ia telah menjadi piagam pelanggan kepada IPG Kampus Kota Baru, iaitu untuk sentiasa menjalinkan kolaborasi dan hubungan profesional dengan institusi pendidikan dalam dan luar negara. Ia juga merupakan salah satu daripada nilai-nilai hasrat yang kita ingin capai, iaitu khususnya kalau dalam konteks pagi ini kita nak meningkatkan pencapaian akademik, khususnya kepada rakan strategik kita, sekolah-sekolah dan sebagainya, serta kita juga hendak melaksanakan pengemaskinian dan penyebaran ilmu kepada semua. Kita kata kalau dalam konteks IPG Kampus Kota Baru ini, kita khususkan kepada pesisir pantai. Jadi seperti mana kita sedia maklum, dalam program 4P ini, kita terdapat 6 kluster yang kita ingin majukan ataupun kita ingin kembangkan dia punya peningkatan pencapaian, khususnya kalau pada hari ini dia lebih kepada kluster yang pertama, iaitu pendidikan dan computational thinking. Yang lain-lain itu kita ada gaya hidup sihat, anti dadah, kita ada budaya dan warisan, kajian dan inovasi, keusahawanan, dokumentasi dan hebahan. Jadi itu di antara kluster yang akan kita majukan bersama-sama dengan sekolah-sekolah pesisir, insya-Allah.
Bagi pendidikan dan computational thinking ini, kita akan mengambil inisiatif untuk membantu dalam pengukuhan akademik pelajar. Seperti mana pada hari ini, kita cuba membantu mengadakan program bagi membantu pelajar-pelajar kita yang akan menghadapi peperiksaan SPM. Jadi untuk makluman, ada 3 buah sekolah menengah setakat ini yang menyertai program ini, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Petai, Sekolah Menengah Kebangsaan Geting dan Sekolah Menengah Beris Pancu. Dan sebenarnya perkara ini juga telah diberi saranan oleh Yang Berbahagia Dr. Ahmad Rafi bin Encik Kasim Timbalan KPPM kita sewaktu beliau membuat lawatan rasmi pada tahun lepas ke IPG Kota Baru. Jadi sebenarnya program 4P ini sebenarnya adalah satu petanda kolaborasi, iaitu kita telah mengadakan kolaboratif bersama EPRD, JPN, UTEM, UMP, UITM, UMT, PPD dan sekolah sendiri. Jadi untuk hari ini alhamdulillah program 4P ini bersama Majlis Guru Cemerlang Kelantan yang akan membantu mencadangkan nama-nama penceramah kita pada hari ini. Jadi tadi saya nampak Cikgu Arif kan. Jadi terima kasih Cikgu di atas komitmen, di atas kerjasama yang diberikan. Mudah-mudahan usaha kita ini dapat membantu anak-anak kita juga dalam mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Jadi harapan saya juga agar semua pelajar mendapat manfaat daripada bangkit hari ini, dan seterusnya mereka dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam memastikan kita mampu mencapai kejayaan bersama yang kita harapkan. Jadi dalam ceramah pada hari ini mungkin ada tips ataupun apa-apa kita kata petua ataupun apa-apa strategi yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Mudah-mudahan ianya memberi sangat membantulah pelajar-pelajar kita dalam menghadapi peperiksaan. Jadi dalam bangkit ini juga kita fokus kepada 4 subjek pada hari ini, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Jadi saya mengucapkan juga terima kasih dan tahniah kepada jabatan-jabatan di IPG Kampus Kota Baru yang berkaitan dengan subjek-subjek inilah yang telah membantu kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini, terutamanya kepada penceramah, pada pengurus-pengurus sekolah serta kepada sekretariat program 4P IPG Kampus Kota Baru. Mudah-mudahan dengan usaha kita ini Allah SWT memberi kelebihan dan juga kejayaan yang cemerlang kepada calon-calon SPM kita. Jadi dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program pengukuhan akademik calon SPM pada tahun 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengarah IPG Kampus Kota Baru yang telah menyempurnakan majlis perasmian dengan ringkas, dan kita sekarang telah berjaya berhubung dengan SMK Geting, dah bersama dengan kita, Cikgu Azlina dah ada, dan semua guru-guru dan pelajarnya. Saya akan teruskan dengan menjemput Cikgu Arif, penceramah kita pada sesi pertama pada pagi ini, yang merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam SPM, menjadi pemeriksa dalam tempoh yang lama untuk SPM Bahasa Melayu, dan juga telah diberikan pelbagai anugerah oleh JPN Kelantan sendiri, tokoh kurikulum JPN kategori sekolah menengah 2017, ikon guru 2019 dan pelbagai lagi lah. Jadi saya rasa kita alhamdulillah telah diberi rezeki yang baik untuk bersama dengan Cikgu Arif. Jadi pelajar-pelajar saya harap akan dapat input yang terbaik daripada tokoh yang kita jemput pada pagi ini. Jadi dengan sehormatnya saya menyerahkan majlis sepenuhnya kepada Cikgu Arif. Mungkin nanti di penghujung sebelum pukul 10 minit ataupun 15 minit sebelum pukul 10 kita akan berhenti untuk soalan lisan. Tetapi sekiranya ada peserta yang ingin bertanya, boleh je type dalam chat. Kita akan aju kepada Cikgu Arif. Cikgu Arif, majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Tuan Haji Rashid. Terima kasih Tuan Haji Saifuddin selaku pemudacara. Yang dihormati Tuan Haji Rashid, Tuan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, Puan Haja Norita, Timbalan Pengarah IPG, Pengetua SMK Sungai Petai, Penolong Kanan Pentadbiran, sahabat saya tu, Pengetua SMK Geting, Penolong Kanan, semua pensyarah IPG, guru-guru dan yang paling dikasihi calon-calon SPM kedua-dua buah sekolah tahun 2020. InsyaAllah dalam slot yang agak terbatas ini, saya Cikgu Muhammad Arif, guru kanan bahasa dari SMK Datuk Perdana, akan cuba mengupas yang paling penting lah untuk kedua-dua kertas, iaitu kertas Bahasa Melayu 1 dan juga kertas Bahasa Melayu 2. Jelas ke? Boleh dengar ke? Okay. Jelas. Okey, terima kasih. Jadi pembentangan ini saya akan gunakan slide. Kemudian kalau ada apa-apa yang nak ditanya, boleh terus tanya. Dan saya cuba bagi respon, saya akan perhatikan kepada komen-komen. Okey, jelas? Alright. Okey, terima kasih. Okey, bagi saya program yang dilancarkan oleh IPG ini, iaitu program 4P sangatlah berkesan. Baiklah para pelajar yang cikgu kasihi, kita ingat kembali bahawa Bahasa Melayu kodnya 1103 melibatkan 3 kertas. Kertas 1 iaitu karangan, masa menjawab 2 jam 15 minit melibatkan 130 markah, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bagi kertas 2, 1103 palang 2, markahnya 110, 2 jam 30 minit, melibatkan 4 soalan, iaitu soalan rumusan, pemahaman, tata bahasa dan novel. Manakala kertas 3 ataupun lisan, 1103 palang 3, jadi tahun 2020 agak luar biasa, COVID menyebabkan kertas ini mungkin gagal guru-guru menyiapkan 3 kali ujian. Walau bagaimanapun, markah tertinggi tetap diambil untuk 40 markah. Baiklah anak-anak pelajar yang cikgu kasihi, tarikh yang dipaparkan iaitu 22 hari bulan 2 tahun 2021 hari Isnin. Merupakan tarikh yang sangat penting kepada anak-anak pelajar dan juga guru-guru Bahasa Melayu. Okey, tarikh ini bukannya lama, iaitu ada 23 hari saja lagi. Jadi selamat bersedia menghadapi kertas Bahasa Melayu. Baiklah anak-anak pelajar, bagi Bahasa Melayu kertas 1, kod 1103 palang 1, bahagian A dikenali juga sebagai karangan bahan rangsangan. Bermakna anak-anak pelajar menghasilkan karangan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Suka cikgu ingatkan kepada semua calon bahawa karangan bahagian A ada 5 perkara yang utama. Yang pertama, pastikan ada pendahuluan, kemukakan 3 isi, kemudian ada kesimpulan, jumlah perenggan iaitu 5 perenggan, masa yang diambil untuk menghasilkan karangan bahagian A ialah 45 minit dan jangan lupa ada frasa menarik untuk memastikan anak-anak memperoleh peringkat cemerlang. Sepintas lalu kita lihat peringkat markah, iaitu cemerlang peringkat 26 hingga 30 melibatkan cemerlang atas 28 hingga 30 markah, cemerlang bawah 26 hingga 27, kepujian 20 hingga 25 markah,
Dan cikgu rumuskan untuk memperoleh markah cemerlang pada bahagian A, pastikan anak-anak yang pertama menepati tema. Yang kedua menggunakan bahasa yang gramatis. Menggunakan tanda baca yang betul. Ejaan. Okey, tu pastikan ejaan betul. Dengan sengaja cikgu buat ejaam. Okey, maknanya anak-anak tolong perhatikan ejaan, pastikan betul. Kemudian kosakata luas dan tepat. Warna merah tepat itu membezakan antara cemerlang dengan kepujian dan seterusnya. Berikutnya ialah wacana yang dibina mesti lengkap. Ada ungkapan menarik. Warna merah ungkapan menarik menunjukkan bahawa inilah kriteria yang membezakan peringkat cemerlang dengan peringkat yang lebih bawah. Begitu juga dengan huraian jelas dan matang. Sekali lagi, warna merah matang menggambarkan perbezaan peringkat antara cemerlang dengan peringkat yang lebih bawah. Baiklah anak-anak pelajar calon-calon SPM 2020 yang cikgu sayangi, paling penting perlu bijak menganalisis soalan. Cikgu beri satu contoh soalan. Cikgu ambil soalannya saja. Langkah-langkah memelihara alam sekitar tanggungjawab bersama. Okey, dipaparkan di situ ada 3 isi cadangan iaitu menggalakkan tanaman hijau, menjaga kebersihan sungai, mengamalkan kitar semula. Kemudian ada gambar penanaman pokok, kempen cintai sungai, alam sekitar semula. Jadi, apakah yang perlu kita analisiskan? Okay, anak-anak pelajar, calon-calon SPM 2020, jangan sayang untuk menconteng kertas soalan. Okay, jadi antara contengan kita gariskan tanggungjawab bersama. Maksudnya langkah memelihara alam sekitar ini merupakan tanggungjawab bersama. Kita tekankan siapa bersama itu. Okay, bersama bermaksud semua pihak. Oleh sebab itu, anak-anak pelajar kena jelas. Okay, jadi idea mesti mencakupi tanggungjawab yang melibatkan banyak pihak. Isi yang dikemukakan 3 isi cadangan. Kemudian isi cadangan ini mesti dikaitkan dengan gambar rangsangan. Okay, gambar rangsangan ini boleh dijadikan sebagai contoh. Isi 1 menggalakkan tanaman hijau, contohnya penanaman pokok. Isi yang kedua, menjaga kebersihan sungai, contohnya mengadakan kempen cintai sungai. Dan isi 3, mengamalkan kitar semula, contohnya amalan kitar semula iaitu kempen yang dipaparkan di sini iaitu kempen kitar semula. Baiklah anak-anak yang cikgu kasihi, apabila sudah memahami kehendak soalan melalui analisis, maka anak-anak mengarang dengan baik mengikut teknik mengarang yang telah diajar oleh cikgu masing-masing. Dan di sini cikgu jelaskan bagaimana nak menjawab soalan tadi. Yang pertama, calon perlu menghuraikan langkah-langkah memelihara alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama. Yang kedua, calon mesti menjawab berdasarkan maklumat yang diberikan. Iaitu, isi pertama tadi menggalakkan tanaman hijau, isi kedua menjaga kebersihan sungai, isi ketiga mengamalkan kitar semula. Yang ketiga ini sekiranya calon menghuraikan isi tanpa mengaitkan dengan contoh daripada bahan rangsangan. 3 gambar contoh tadi. Calon tidak mengaitkan dengan gambar tadi, maka markah maksima yang mampu diperoleh cuma 20 hingga 25 markah. Sekiranya calon tidak mengambil langsung isi yang diberi, ketiga-tiga isi yang dikemukakan oleh calon, semuanya isi sendiri, tidak diambil daripada soalan, maka peringkat markah kepujian saja iaitu 20 hingga 25 markah.
Sekiranya calon mengambil satu isi yang diberikan dalam soalan tadi, kemudian ditambah dengan dua isi lain, layak diberi markah cemerlang, iaitu markah 26 hingga 30 markah. Sekiranya calon menghuraikan tanggungjawab satu pihak sahaja, sedangkan tadi dalam soalan bersama, calon menjawab dan menghuraikan fokus kepada satu pihak saja, contohnya kerajaan, maka markah layak diberi iaitu kepujian bawah, markahnya 20 hingga 22 markah. Baiklah anak-anak cikgu yang cikgu sayangi, kita beralih ke bahagian B dalam kertas 1. Sekarang ni bahagian B iaitu karangan respon terbuka. Perlu cikgu ingatkan kepada anak-anak ada 5 perkara penting dalam menghasilkan karangan bahagian B. Yang pertama, pastikan ada pendahuluan yang jelas, cantik, sebagaimana yang guru anak-anak pelajar ajar di sekolah. Yang kedua, bilangan isi ada 4 atau 5 isi yang melibatkan kalau bilangan perenggangnya 6 ataupun 7 perenggang. Yang ketiga, kesimpulan yang baik. Yang keempat, ingat masa menjawab 1 jam 30 minit, jangan melebihi masa tersebut ataupun kurang dari masa tersebut dengan banyak pengurangan masa yang banyak itu menggambarkan karangan anak-anak tidak lengkap. Dan yang kelima, untuk memperoleh karangan yang cemerlang, pastikan anak-anak banyak menggunakan perkataan berdarjat tinggi. Yang kedua, banyak menggunakan frasa menarik. Dan yang ketiga, banyak menggunakan fakta sokongan. Bermakna anak-anak perlu bersedia dengan 3 perkara ini, perkataan berdarjat tinggi, frasa menarik, fakta sokongan. Jadi kumpul semua bahan ini dan selalu aplikasikan dalam karangan dalam masa yang singkat ini. InsyaAllah semasa mengarang di Dewan Peperiksaan, anak-anak dapat menggunakannya dengan baik. Ingat, perkataan berdarjat tinggi, frasa menarik, fakta sokongan. Kriteria pemarkahan, cemerlang 80 hingga 100, cemerlang atas 90 hingga 100, cemerlang bawah 80 hingga 89. Kepujian 66 hingga 79 dipecahkan kepada kepujian atas dan bawah. Baik, markah 51 hingga 65. Memuaskan, markah 36 hingga 50. Kurang memuaskan, 21 hingga 35 markah. Dan pencapaian minimum, markahnya 1 hingga 20. Cikgu rumuskan di sini, target kita untuk memperoleh karangan peringkat cemerlang, iaitu markahnya 90 markah hingga 100 untuk cemerlang atas, 80 markah hingga 89 markah cemerlang bawah. Kriteria untuk peringkat cemerlang, karangan bahagian B, peringkat cemerlang yang pertama ada pelbagai jenis kata. Okey, maknanya anak-anak mengaplikasikan konsep tata bahasa itu dalam karangan dengan memasukkan pelbagai jenis kata. Ada pelbagai ayat majmuk, cikgu merahkan itu untuk membezakan peringkat cemerlang. Kriteria paling penting, peringkat cemerlang berbanding dengan peringkat yang lebih bawah. Bahasa gramatis, tanda baca betul, ejaan. Okay, sekali lagi, cikgu tekankan pentingnya ejaan itu betul. Okay, bukan ejaam, ejaan betul. Kosakata luas dan tepat. Merah itu membezakan kriteria ini daripada kriteria lain, berbanding dengan kriteria lain. Idea relevan menepati tugasan, huraian jelas dan matang membezakan kriteria cemerlang dengan peringkat yang lebih bawah.
ada contoh yang sesuai. Okay, untuk perhatian anak-anak, peringkat cemerlang, contoh yang dikemukakan itu bukan contoh umum, bukan contoh biasa. Tetapi contoh yang sesuai itu bermaksud contoh konkret, contoh yang betul-betul berlaku. Andainya contoh itu dikaitkan pula dengan fakta, itu lagi baik. Seterusnya, wacana lengkap. Ada kesinambungan idea. Bahasa divariasikan. Gaya bahasa menarik dan indah. Dan ada ungkapan menarik. Baiklah anak-anak pelajar yang cikgu kasihi, apabila membaca soalan, pastikan anak-anak menganalisis soalan. Sama seperti bahagian A tadi. Karangan bahagian B perlu dibuat analisis dengan lebih teliti. Kerana pemberatan markah di sini sangat besar. Yang pertama, pastikan dimensi soalan tersebut. Anak-anak pastikan sama ada soalan itu dimensi diri, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, negara atau nasional, dimensi antarabangsa atau sastra. Yang kedua, tentukan tema ataupun isu yang dibincangkan. Yang ketiga, cari kata kunci sebagai fokus soalan. Yang keempat, tekankan kepada format. Adakah ini karangan tanpa format, karangan fakta, perbincangan, ataupun syarahan dan sebagainya. Baiklah anak-anak pelajar yang cikgu kasihi, kita lihat satu contoh soalan. Penyakit demam denggi merupakan ancaman yang membimbangkan masyarakat. Bincangkan tanggungjawab ahli keluarga dalam menangani ancaman penyakit ini. Okay, maknanya penyakit demam denggi, cikgu merahkan warna demam denggi, membimbangkan masyarakat, tanggungjawab ahli keluarga. Okay, dimensi, kita kaji dimensinya ialah dimensi keluarga. Teruskan analisis, skopnya gaya hidup sihat. Okay, kemudian ada format, jadi karangan ini tanpa format. Diharap calon dapat menjelaskan tanggungjawab ahli keluarga. Warna biru itu menggambarkan sangat penting, ahli keluarga dalam menangani ancaman penyakit. Kemungkinan, calon menyatakan peranan ibu bapa sahaja tanpa mengaitkan peranan ahli keluarga lain, maka markah yang diperoleh peringkat kebajikan atas, iaitu 73 hingga 79 markah. Calon hanya menghuraikan tanggungjawab ahli keluarga secara umum, tanpa menyentuh peranan khusus daripada ibu bapa atau saudara mara. Diterima pada peringkat kebajikan bawah 66 hingga 72 markah. Baiklah anak-anak yang cikgu kasihi, dalam menganalisis soalan bahagian B, cikgu kemukakan dua teknik menganalisis. Teknik pertama, cikgu kenali sebagai teknik analisis 3 langkah. Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita sebagai soalan rangsangan cikgu. Jelaskan langkah-langkah yang patut kita lakukan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Langkah 1, menghasilkan ringkasan soalan. Okey, ringkasan soalan kita, kepentingan alam sekitar bersih dalam kehidupan. Maknanya anak-anak menggunakan kertas catatan, buat catatan ringkas. Masuk ke peringkat yang kedua,
idea daripada ayat rangsangan, stimulus tadi, ayat paling atas merupakan stimulus. Alam sekitar yang bersih penting dalam kehidupan kita, itu stimulus. Kepentingan alam sekitar bersih yang pertama, hidup sejahtera. Maknanya anak-anak mula mencari idea. Kepentingan alam sekitar yang bersih yang pertama, hidup sejahtera. Yang kedua, bebas daripada penyakit. Yang ketiga, pelancongan meningkat. Yang keempat, imej negara meningkat. Dan yang kelima, taraf hidup meningkat. Okay, kemudian masuk ke langkah yang ketiga, iaitu kehendak soalan. Langkah menjaga alam sekitar. Satu, peranan kerajaan. Yang kedua, peranan masyarakat. Yang ketiga, peranan sekolah. Yang keempat, peranan ibu bapa. Dan yang kelima, peranan diri sendiri. Dan anak yang cikgu kasihi, langkah 2 dan langkah 3 perlu saling bekerjasama. Okay, maknanya langkah 2 akan memperkukuh hujah anak-anak dalam langkah 3. Langkah 3 ini merupakan isi kepada karangan ataupun idea. Kita mudahkan analisis ini dengan menggunakan teknik yang kedua, iaitu cikgu kenali sebagai teknik analisis mudah. Okay, menggunakan teknik ini, anak-anak cukup dengan menconteng kertas soalan peperiksaan. Contoh soalan. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Ulas pernyataan di atas. Okey, cikgu gariskan, ibu bapa memainkan peranan penting. Ini sebagai tugasan. Bagi memupuk amalan membaca. Ini menunjukkan bagaimana cara ibu bapa ingin memupuk amalan membaca. Okey, amalan membaca ini merupakan tema fokus kita dan ulasan. Ulasan ini bermakna anak-anak boleh memberi idea pro dan kontra. Boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh kedua-duanya sekali. Baiklah anak-anak yang cikgu kasihi, jangan lupa patuhi ciri-ciri karangan cemerlang. Yang pertama, sekurang-kurangnya ada 2 ungkapan menarik yang terdiri daripada peribahasa, maksud hadis, maksud ayat Quran, cokan kata, kata-kata orang ternama, pantun dan sebagainya. Yang kedua, sekurang-kurangnya ada 2 variasi ayat. Iaitu contohnya ayat tanya, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif dan sebagainya. Yang ketiga, sekurang-kurangnya ada beberapa kosakata berdarjat tinggi. Contoh yang selalu calon-calon guna, marca pada ini, anjakan paradigma, obligasi, mengembleng sinergi. Yang keempat, pemerengganan yang sesuai. Selalu juga pelajar-pelajar mengabaikan pemerengganan. Kalau karangan fakta itu pastikan perenggang kedua isi lebih panjang berbanding perenggang pertama pendahuluan. Perenggang ketiga hampir sama panjang dengan perenggang kedua tadi, isi 1. Okey, demikianlah perenggang yang keempat, isi 3, lebih kurang panjangnya dengan perenggang yang ketiga. Begitulah seterusnya. Okey, jangan pula pendahuluan panjang berbanding dengan perenggang 2 iaitu isi 1. Yang kelima, buat 4 atau 5 isi mesti terdiri daripada isi pokok, huraian, contoh dan penegas. Untuk makluman anak-anak cikgu,
ayat akhir itu pastikan ditutup dengan baik dengan menggunakan teknik ayat penegas yang betul. Yang keenam, setiap ayat yang ditulis mesti menggunakan subjek dan predikat lengkap. Dan yang ketujuh, tulisan kemas, bersih, selesa dipandang, senang dibaca oleh pemeriksa. Okey, anak-anak cikgu, isu penting. Isu penting untuk tahun SPM 2020. Jadi tolong ambil berat semua. Yang pertama, cikgu letak mengikut ranking kejiranan. Yang kedua, patriotisme. Yang ketiga, amalan gaya hidup sihat. Yang keempat, penyakit berjangkit. Yang kelima, faedah beriadah. Yang keenam, ICT, internet, telefon bimbit. Yang ketujuh, persediaan menempuh dunia pekerjaan. Yang ke-8, cara mengekalkan permainan tradisional. Yang ke-9, keselamatan anak di rumah. Yang ke-10, koperasi sekolah. Yang ke-11, amalan menabung. Okay, skop yang perlu diteliti, isu tadi, skop pelajar, skop remaja, ibu bapa atau keluarga. Dan format yang penting untuk tahun 2020 pada pandangan cikgu ialah format rencana dan juga syarahan. Okay, jadi tolong bersedia 11 tajuk ini. Okay, kumpul kembali latihan-latihan karangan lepas. Okay, asingkan latihan itu untuk fokuskan kepada 11 tajuk ini. Walau bagaimanapun, isu lain perlu dilihat juga. Baiklah anak-anak cikgu, sekarang ini masa kita pukul 9.30, kita ada lagi dalam setengah jam. Jadi dalam masa setengah jam ini cikgu pindah ke cikgu pindah ke Bahasa Melayu Kertas 2, kod 1103 Palang 2. Ataupun ada anak-anak yang ingin bertanya cikgu dulu, Kertas 1. Ada soalan ke? Cikgu Arif. Ya, saya. Saya cuma nak bagi satu cadangan. Kalau dipersetujui oleh kedua-dua sekolah, mungkin kita boleh dengar pandangan daripada Sungai Petai dan juga Geting. Masa ini suntuk, tetapi ilmu yang dikongsi ni banyak. Saya kira sangat-sangat rugilah. Ya. Untuk kita sambung pada hari ini sebab kita dah susun dengan bahasa Inggeris bermula pukul 11 hingga pukul 1. Jadi bagi pihak penganjur, kami tidak ada masalah kalau sekiranya sekolah bersetuju. Saya bagi contoh, mungkin Jumaat depan pada 5 Februari kita nak sambung lagi 2 jam. Kita tak ada masalah. Penganjur boleh teruskan. Cumanya, ataupun mungkin sekolah ada cadangan pada hari-hari lain. Mungkin kita dengar dulu pandangan daripada Cikgu Anwar, Cikgu Rohaizat daripada Sungai Petai dan juga Cikgu Azlina daripada SMK Geting. Kalau itu Cikgu Aris tak payah rush lah sebab ada lagi. Saya rasa gitu. Okey. Kita dengar pandangan Tuan Pengetua dulu macam mana. Saya nak mencadangkan mungkin Jumaat depan 5 Februari kita boleh buat lagi 2 jam untuk pengukuhan. Bagi kami tak ada masalah. Cuma sekolah takut dia dah ada susun program dia. Okey. Kita dengar pandangan dan respon daripada Cikgu Anwar dan Cikgu Azlina. Okey, Assalamualaikum. Saya terpaksa guna handphone sebabnya earphone saya dia tak jadi dekat laptop. Okey, jadi untuk SMP Geting, sebenarnya kalau pelajar asrama tu bagi minggu depan tu kita dah masuk subjek lain dah untuk perbengkelan di Dewan Makan Asrama.
Jadi macam hari ni je kita khususkan untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah untuk memberi laluan kepada pelajar asrama bersama dengan IPG. Jadi kalau ikut penjadualan kami minggu depan, Jumaat Sabtu, kita dah masuk slot subjek teras yang lain. Termasuklah matematik, pendidikan Islam dan sebagainya lah. Jadi saya ingat, terima kasihlah Cikgu Arif. Sebab saya yang Cikgu Arif sampaikan dalam bentuk seminar ni cukup bermakna lah. Sekarang di Dewan Makan Asrama, semua pelajar bersama dengan 2 orang guru bahasa Melayu yang mungkin akan membantulah memperkukuhkan lagi kefahaman yang telah dihuraikan oleh Cikgu Arif tu. Jadi di asrama kita ada Cikgu Rohani Yaakob dengan Cikgu Siti Norma bersama dalam pembengkelan bahasa Melayu ni lah. Jadi kalau di pihak saya lah, kalau Jumaat Sabtu depan tu dah subjek lain. Tapi saya kena bincang lah dalam, sekiranya pihak IPG on juga, saya kena bincangkan mesti melalui persetujuan panitia subjek lain lah pula. Macam tu. Okey, terima kasih Tuan Pengetua SMK Genting. Satu pandangan pada hari Jumaat, tapi kalau melibatkan hari-hari persekolahan ni saya tak pastilah sebab dia lagi ada jadual yang lebih khusus. Ya. Mungkin kita dengar daripada Cikgu Anwar ataupun Cikgu Raizat daripada Sungai Perak. Assalamualaikum. Silakan. Okey ya. Saya wakil daripada pengetua sebab pengetua turun minum sekejap. Jadi kita belum boleh buat keputusan. Kita tunggu respon daripada ataupun keputusan daripada Tuan Pengetua. Okey, itu saja. Okey, pilihan kedua boleh juga. Pilihan kedua sekarang ni saya masih lagi boleh mungkin kita boleh bincang. Sebab waktu minum pukul 10.30 untuk calon-calon. Mungkin kita boleh bagi kalau untuk setengah jam kita lewatkan sikit bahasa Inggeris, tak ada masalah. Macam mana kalau respon begitu? Kita mulakan untuk bahasa Inggeris mungkin pukul 11.30. Okey, rasanya sesuai, kita cuba. Okey, sekarang ni saya mungkin Cikgu Arif boleh sambung sampai 10.30. Kita berhenti minum pukul 10.30 dan sesi kedua akan bermula pukul 11.30. Begitu boleh Cikgu Arif? Okey, maknanya saya akan habis pada pukul 10.30. 10.30. Okey. 10.30 insya-Allah kita kena bagi ruang untuk peserta minum lah. Minum sebelum pada bahasa Inggeris masuk pukul 11. Ya. Mana bahasa Inggeris bermula pukul 11 atau 11.30? Kita akan mula bahasa Inggeris 11.30. Okey. Mana saya ada lagi masa setengah jam lepas tu. Ya. Okey, insya-Allah. Kita nak teruskan terus. Mungkin kita teruskan, rasa lebih baik. Okey, nanti kita berhenti. Okey, terima kasih. Okey, baiklah pelajar-pelajar dan rakan-rakan guru. Rupa-rupanya Dewan penuh ya, rasa terharu, tahniah. InsyaAllah semua dapat keputusan yang cemerlang, khususnya subjek Bahasa Melayu. InsyaAllah A+. Okey, kita teruskan dengan Bahasa Melayu Kertas 2, kod 1103 Palang 2. Cikgu mulakan dengan rumusan. Cikgu cuma ambil satu contoh sahaja. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan tersebut. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Okay, jadi awal-awal lagi kita dah garis, kita dah conteng, kata kunci utama iaitu cara-cara. Okay, kita cari perkataan yang sama maksud dengan cara-cara, sinonimnya. Ambil yang biasa iaitu langkah atau kaedah.
apabila kita ingin mencari isi tersurat dalam petikan, kita terus terlintas bahawa adanya kata kunci untuk cara-cara, langkah dan kaedah tadi. Iaitu mesti, harus, patut, perlu, hendak, hendaklah, wajar. Okay, ini jadual kata kunci antara fokus 1 dan juga kata kunci isi tersurat. Okay. Kalau kaedah, sama makna dengan kebaikan, kelebihan, kepentingan. Apabila mencari isi tersurat dalam petikan, perhatikan kata kunci isi tersurat dapat, boleh, untuk, bagi, menjadi atau menjadikan, dan mampu. Kata kunci fokus 2, cara, langkah, kaedah. Untuk mencari isi tersurat, cari kata kunci, mesti, harus, patut, perlu, hendak, hendaklah, wajar. Kata kunci fokus 1, kesan, sama makna dengan implikasi, impak, akibat. Maka anak-anak perlu mencari kata kunci isi tersurat dalam petikan akan menyebabkan. Kata kunci fokus 1, punca atau sebab, anak-anak cari dalam petikan kata kunci isi tersuratnya sebab, disebabkan, kerana. Walau bagaimanapun, untuk makluman anak-anak yang cikgu kasihi, biasanya panel penggubal soalan setahu cikgu mematuhi kata kunci ini, tetapi kadang-kadang ada isinya tidak mengikut kata kunci ini. Kadang-kadang tanpa kata kunci ini dibuat dengan sengaja untuk mengelirukan calon. Jadi kena perhatikan betul-betul lah andanya tidak ada kata kunci tersebut. Membina pendahuluan. Cikgu percaya semua calon telah pun menggunakan kaedah pendahuluan, kaedah yang ketiga atau cikgu sebut P3. Memulakan dengan rumusan untuk pendahuluan. Rumusan membincangkan langkah-langkah melahirkan masyarakat berbudi bahasa, kemudian salin terus, dan kesan terhakisnya amalan tersebut. Okey, pada cikgu, kaedah pendahuluan P3 paling mudah. Kemudian petikan yang warna merah itu merupakan isi. Okay, kita perhatikan isi, ada yang mempunyai kata kunci dan ada yang tidak ada kata kunci. Okay, untuk mencari isi tersurat, selain perhatikan kata kunci isi tersurat, perhatikan juga penanda wacana. Okay, cikgu cuma baca isi yang pertama. Kerajaan melancarkan kempen budi bahasa dan nilai murni. Ini isi pertama, tidak ada clue kata kunci isi tersurat. Isi kedua, kesedaran sivik masyarakat umum mestilah ditingkatkan. Okey, clue kata kuncinya ialah mestilah. Isi yang ketiga, amalan berterima kasih hendaklah disuburkan. Ada dua clue di sini. Pertama, warna hijau iaitu penanda wacana. Dan yang kedua, kata kunci isi tersurat iaitu hendaklah. Lazimnya apabila ada penanda wacana, akan ada isi tersurat. Isi berikutnya, ibu bapa bertanggungjawab dalam mendidik dan membentuk sasiah anak-anak. Okay, ini merupakan isi tersurat tanpa clue. Isi berikutnya, guru-guru perlu mendidik murid mereka supaya berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni. Okey, dan kata kuncinya perlu. Isi berikutnya, Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan.
kata kuncinya langkah. Okay, jelas? Kemudian isi berikutnya, setiap orang bertanggungjawab dalam mengekalkan nilai budi bahasa itu. Cluenya ialah penanda wacana dengan perkataan lain. Dan isi yang terakhir, rakyat dan kerajaan mesti berusaha bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang berhemah dan berbudi bahasa. Jadi, ada di sini kata kunci mesti. Bila anak-anak cikgu, isi tersurat tadi ada sebanyak 8 isi tersurat. Okay, pada pandangan cikgu, lebih baik isi tersurat ini tidak digabungkan dengan isi-isi lain. Maksudnya isi 1 dan isi 2 tidak digabungkan. Walaupun kalau menggabungkannya itu dianggap tidak salah, asalkan ayatnya jelas. Okay, cuma cikgu bimbang ayat tidak jelas. Dan cikgu, yang warna merah yang cikgu paparkan dalam senarai isi tersurat S1 hingga S8 ini, warna merah ini merupakan perkataan wajib yang perlu ada kalau mengikut skema pemarkahan. Jika tidak ada yang warna merah itu, bermakna jawapan anak-anak tidak akan diterima. Isi tersirat, T1, masyarakat tidak seimbang dari segi rohani dan jasmani, itu kesannya. T2, masyarakat tidak tenteram, huru-hara, tidak harmoni, bergaduh, berpecah belah, terlibat dalam kegiatan jenayah. T3, masyarakat mementingkan diri, bersikap individualistik, bersikap materialistik, renggang dari segi hubungan, tidak mahu bekerja sama, tidak bertoleransi. T4, imej masyarakat jatuh, institusi keluarga runtuh, jati diri hilang. T5, masyarakat tidak bertamadun, ataupun pilihan lain biadab, tidak bermoral, tidak menghormati orang tua, ataupun berakhlak rendah. Okay, untuk makluman anak cikgu, isi tersurat kita buat 6 isi. Kemudian isi tersirat, yakni kita buat paling tidak 2 isi. Cikgu cadangkan agar anak-anak kemukakan 3 isi tersirat. Yang perlu difikirkan sendiri itu 3 isi tersirat dengan menggunakan ayat yang tidak terlalu panjang. Jadi ayat tidak terlalu panjang, biasanya sekitar 10 patah perkataan. Ayat isi tersirat dan ayat kesimpulan, kita boleh jaga patah perkataan kerana ayat itu kita sendiri yang binakannya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan, contohnya kesimpulannya semua rakyat ataupun semua pihak ataupun kita, ini teknik kesimpulan umum, mesti mengamalkan amalan berbudi bahasa supaya negara harmoni. Jadi kita jelas pembahagiannya, penanda wacana, ayat cadangan dengan kata kuncinya, contoh di sini mesti, kemudian ayat harapan ataupun alasannya, iaitu kata kunci supaya. Jadi setiap rakyat, semua pihak ataupun kita, ini merupakan teknik kesimpulan, rumusan secara umum. Dan teknik yang kedua untuk rumusan iaitu menggunakan teknik tema. Kesimpulannya amalan berbudi bahasa. Kita keluarkan tema yang kita bincangkan, isunya iaitu amalan berbudi bahasa. Kesimpulannya amalan berbudi bahasa mesti diamalkan sebagai ayat cadangan, kata kunci mesti. Kemudian kita ikuti dengan ayat harapan, iaitu supaya negara harmoni, dengan kata kuncinya supaya. Okey anak-anak cikgu, pemerengganan lazimnya kita buat 4 perenggan, walaupun perenggan ini tidak penting dalam rumusan.
Okey, kalau setakat ini adakah yang ingin bertanya cikgu tentang rumusan? Ada tak soalan-soalan daripada peserta terkait dengan isu yang Cikgu Haris sebut, rumusan? Silakan. Kalau nak memilih untuk bertanya dalam chat pun boleh. Nanti saya ajukan pada Cikgu Haris. Okey. Tak ada cikgu. Okey. Okey, cikgu teruskan ya. Ya, teruskan. Okey, kita teruskan dengan bahagian pemahaman. Soalan 2. 2A, petikan umum iaitu petikan yang menggunakan petikan rumusan tadi. Soalan pecahan 1 dikhususkan untuk maksud perkataan. Soalan 2, jawapan dalam petikan ataupun konsepnya pindah maklumat daripada petikan tadi. Dan soalan 3 iaitu soalan kebat. Markah keseluruhannya 9 markah. Jadi yang penting anak-anak tahu soalannya tentang apa. Okey, maknanya soalan 1 maksud perkataan, soalan 2 jawapan dalam petikan, 3 kebat. Cikgu terus kepada soalan 2B prosa moden. Bentuk soalannya, soalan 1, jawapan dalam petikan ataupun konsep pindah maklumat. Okay, sekarang ni duduk pada bahagian soalan 2B, pada bahagian soalan 1. Soalan 2, kebat. Soalan 3, unsur sastra. Markah keseluruhannya 9 markah. Kita ambil satu contoh prosa moden, cerpen, bagi soalan 2B. Warna merah ini merupakan jawapan untuk soalan dalam petikan ataupun pindah maklumat. Okay, cikgu tak baca untuk beri ruang yang lebih banyak kepada kita. Okay, petikan tamat. Dipetik daripada cerpen Munshi oleh Husna Nazri dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, Kementerian Pendidikan Malaysia. Soalan 1. Nyatakan pesanan bonda kepada Mel apabila anaknya itu berhasrat berhijrah ke ibu kota. Jadi, cikgu hijaukan di situ pesanan bonda kepada Mel apabila anaknya itu berhasrat berhijrah ke ibu kota. Jadi kita pindahkan yang warna hijau pada soalan kepada permulaan jawapan anak-anak. Okay, andainya anak-anak tidak mengambil, tidak buat pada bahagian permulaan jawapan sedemikian, maka markah anak-anak akan kurang sebanyak 1 markah. Jadi kita mulakan jawapan, pesanan bonda kepada Mel apabila anaknya itu berhasrat berhijrah ke ibu kota ialah, kita ambil balik tadi pindah maklumat, 2 ayat berwarna merah dalam petikan tadi, ialah tidak mengabaikan perintah agama. Okey, isi pertama, Mel juga mesti memelihara bahasa ibunda. Itu isi yang kedua. Bermakna kalau satu isi dapat 1 markah, 2 isi dapat 2 markah. Soalan kedua dalam bentuk kebat. Sebahagian besar masyarakat luar bandar yang berhijrah ke kota-kota besar akan menghadapi pelbagai masalah untuk meneruskan kehidupan. Itu stimulus rangsangan. Kemudian soalannya, pada pendapat anda, cikgu lainkan sikit warna untuk anda, apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penduduk luar bandar yang berhijrah ke bandar? 3 markah. Cara menjawab, kita salin balik sebahagian soalan tadi.
pada pendapat anda tukar menjadi saya. Pada pendapat saya, Salim, semua yang berwarna biru itu masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penduduk luar bandar yang berhijrah ke bandar ialah lengkapkan ayat, gramatiskan ayat. Jangan buat poin seperti cikgu paparkan di sini. Ini untuk menjimatkan ruang dan masa kita. Okey, jadi ialah kos hidup yang tinggi. Noktah. Selain itu, mereka juga akan menghadapi masalah persaingan dalam pelbagai bidang. Dan, kalau nak gabung, dan mengalami kejutan cara hidup yang bebas. Pastikan ayat gramatis. Ya, anak-anak cikgu paparkan contoh di sini 3 isi, 1 isi 2 markah, 2 isi 3 markah. Jadi anak-anak kalau beri 3 isi tidak salah untuk backup. Mungkin ada mana-mana isi yang tidak tepat. Jadi isi tambahan itu akan membantu. Jangan kurang dari 2 isi. Kemukakan 2 atau lebih. Soalan ketiga. Soalan bentuk unsur sastra. Jelaskan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan. Markahnya 4 markah. Cara jawab, anak-anak kena jawab 2 peringkat. Peringkat pertama yang warna hijau, peringkat kedua yang warna biru. Okey, kita mulakan dengan peringkat pertama. Satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan ialah, beri idea anak-anak, masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Ini isi. Okey, kemudian huraian. Bonda mengingatkan men agar tidak mengabaikan perintah agama. Konsep dalam memberi markah 1+1. 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian. Kemudian kita pindah ke peringkat yang kedua, iaitu yang berwarna biru. Satu latar masyarakat lain daripada cerpen tersebut yang tidak terdapat dalam petikan ialah, beri idea anak-anak, masyarakat yang kehilangan jati diri. Huraikan, remaja di kota sanggup menjual maruah diri, bahasa ibunda dan merosakkan agama sendiri. Konsep markahnya 1+1. 1 untuk markah isi, 1 lagi untuk markah huraian. Jadi anak-anak akan memperoleh markah keseluruhan untuk soalan pecahan 3 ini, iaitu sebanyak 4 markah. Suka cikgu ingatkan kepada semua calon, unsur sastra perlu bina ayat isi dengan betul. Tidak kira sama ada dalam cerpen, dalam puisi, dalam novel, apabila menjawab soalan unsur sastra, sila bina ayat isi dengan betul. Andainya unsur sastra yang ditanya tentang nilai, maka anak-anak akan jawab, akan memulakan dengan perkataan nilai. Contohnya nilai kasih sayang. Andainya soalan tentang latar masyarakat, maka anak-anak akan mulakan jawapan ialah masyarakat yang menyayangi keluarga. Perkataan penting di situ mulakan dengan perkataan masyarakat. Okey. Cikgu beri contoh, andainya soalan latar masyarakat dalam novel kita, maka kita akan jawab latar masyarakat dalam novel Pantai Kasih ialah masyarakat yang, mulakan dengan perkataan masyarakat. Andainya unsur sastranya perwatakan, anak-anak kena mulakan dengan perkataan seorang yang. Okey, perwatakan. Watak yang kita pilih contohnya Dr. Reha. Perwatakan Dr. Reha ialah seorang yang. Okay, yang bertanggungjawab dan sebagainya. Okay. Kemudian, kalau unsur sastra persoalan, anak-anak mulakan dengan perkataan persoalan. Tapi beritahu persoalan apa? Persoalan kasih sayang. Siapa? Anak kepada ibu bapa.
Okey, dan ingat dalam persoalan untuk ayat isinya jangan letak nama watak. Okey, maknanya hanya tulis secara umum anak kepada ibu, anak kepada bapa, anak kepada ibu bapa dan seterusnya. Unsur sastra berikutnya ialah unsur sastra pengajaran. Ini anak-anak sudah terlazim, anak-anak sudah sedia menggunakan dengan perkataan kita. Kita mesti, kita harus, kita patut, kita perlu dan sebagainya menyayangi ibu bapa. Jadi ingat, apabila menjawab soalan unsur sastra, bina ayat isi dengan betul. Andainya anak-anak salah bina ayat isi, maka ayat markah untuk isi itu kosong dan huraian walaupun betul tetap tidak diterima. Oleh sebab itu, jawapan anak-anak akan salah, kosong markah. Baiklah anak-anak cikgu, jangkaan soalan 2B untuk SPM 2020. Jadi tentu saja ranking pertama cerpen Munshi tingkatan 4 dan lihat juga drama Gerhana Manusia tingkatan 5. Okey, kalau anak-anak sudah tahu bahawa cerpen Munshi ini sangat penting, apa salah kiranya kalau anak-anak cari sebanyak mungkin soalan tentang Munshi. Okey, jadi anak-anak jawablah soalan cerpen Munshi tersebut. Okey, untuk bahagian 2C, prosa tradisional, okay, keadaan soalannya, soalan pertama, maksud perkataan. Soalan kedua, jawapan dalam petikan ataupun pindah maklumat. Soalan ketiga ialah soalan kebat. Apabila kita sebut maksud perkataan, suka cikgu ingatkan kepada calon-calon semua. Okay, biasanya perkataan itu akan melibatkan dua perkataan. Kadang-kadang ada juga dalam bentuk frasa, tetapi lazimnya dua perkataan. Jadi anak-anak perlu beri maksud pada kedua-dua perkataan itu supaya sesuai dengan konteks ayat. Andainya kedua-dua perkataan yang anak-anak tukar itu betul, maka akan dapat 2 markah. Andainya kedua-dua perkataan yang anak-anak tukar itu satu betul dan satu salah, maka kosong markah. Jawapan tidak diterima. Tetapi kalau perkataan yang anak tukar itu betul dan satu lagi perkataan tidak ditukar, yang anak-anak tak yakin, anak-anak tak tukar, maka satu betul, satu tak tukar, dapat 1 markah. Jadi anak-anak buat penilaian dengan baik, sama ada mahu ambil resiko, andainya tidak tahu perkataan, ataupun mahu ambil jalan selamat, paling tidak dapat 1 markah. Di bahasa Melayu ada kata iaitu, biar titik jangan tumpah. Okay, bentuk soalan kedua itu jawapan dalam petikan, pindah maklumat. Juga suka cikgu ingatkan bahawa untuk pindah maklumat prosa tradisional, tolong hati-hati. Jangan guna perkataan klasik, tetapi anak-anak kena tukar supaya menjadi ayat standard. Okay, andainya perkataan yang digunakan dalam petikan itu sudah menunjukkan bahawa itu perkataan standard, sekarang pun masih digunakan perkataan tersebut, anak-anak boleh salin bulat-bulat lah. Tetapi kalau tidak, perlu tukar, sesuaikan, standardkan ayat. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu sangat berharap agar anak-anak cuba jawab ke-6 soalan kebat bagi prosa tradisional burung terbang dibibiskan lada. Okey, keluarkan 3 idea. Okay, lepas ni boleh buat latihan ini. 3 isi setiap satu. Yang pertama, sebab-sebab berlakunya keruntuhan institusi keluarga. Yang kedua, cara-cara mengelakkan peperangan. Yang ketiga, cara-cara mempertahankan negara dari ancaman musuh.
Yang keempat, peranan ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia. Yang kelima, wajarkah Sultan menceraikan isteri untuk menyelesaikan permusuhan pembesar? Okay, untuk makluman anak-anak, wajarkah? Andainya kita jawab wajar ataupun tidak wajar, tidak diberi markah. Markah ditentukan oleh bukti ataupun hujah anak-anak. Kalau wajar, mengapa wajar? Kalau tidak wajar, kenapa tidak wajar? Okay. Dan yang keenam, ciri-ciri remaja berwawasan. InsyaAllah jika anak-anak jawab ke enam soalan ini, beri 3 isi setiap soalan. Okay, anak-anak dapat jawab dengan baik dan insyaAllah boleh markah penuh, 3 markah untuk soalan kebat. Okay, jangkaan soalan untuk bahagian 2C. Okay, tentu saja burung terbang dipipiskan lada sebagai soalan ranking 1 dan lihatlah juga kepimpinan melalui teladan kerana kita cuma ada 2 petikan ini saja. Okay, 2 cerita ini saja. Okey, cikgu teruskan dengan soalan 2D iaitu puisi. Puisi maknanya puisi moden saja ataupun puisi tradisional, gurindam, pantun, sloka dan syair. Okey, 2D 1, jawapan dalam petikan ataupun pindah maklumat. Okey, soalan 2 kebat, soalan 3 unsur sastra. Kalau anak-anak perhatikan soalan 2D, bentuk soalannya samalah dengan soalan 2B. Okey, soalan 2C tadi bentuknya samalah dengan soalan 2A. Okey, soalan 2D, puisi tradisional. Beberapa petua hidup, dunia pergaulan sebagai tajuk kecil dan juga sifat-sifat yang baik. Okey, dunia ini taman pergaulan, hendaklah pilih sahabat dan taulan. Okay, itulah maksudnya. Disarankan agar bijak memilih sahabat kerana memiliki pelbagai kerenah. Jadi hati-hati pilih kawan, kawan macam-macam. Manusia dikenal sifat budinya dengan dilihat siapa kawannya. Maksudnya, budi pekerti seseorang boleh dikenali melalui kawan yang didampinginya. Corak dan bulu selalu sekumpul hilir dan hulu. Okey, cikgu warna kuningkannya kerana rangkap ini ada pada soalan. Lazimnya kita memilih kawan yang sama sifat ataupun fi'il agar mudah bergaul. Okey, tajuk sifat-sifat yang baik. Jika kamu bersifat budiman, dipandang sebagai bunga di taman. Orang yang budiman akan disanjung tinggi. Jika kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Orang yang dermawan, pemurah, memenangi hati orang ramai. Jika kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Orang yang pemurah akan mudah mendapat bantuan orang lain. Okey, anak-anak cikgu, soalan pilihan cikgu untuk prosa puisi tradisional tadi. Soalan 1, berikan maksud rangkap ketiga gurindam di atas. Okay, jadi anak-anak akan mulakan jawapan. Maksud rangkap ketiga gurindam di atas ialah salin balik yang berwarna kuning. Lazimnya kita memilih kawan yang sama sifat dan fi'il agar mudah bergaul. Okey, soalan kedua, soalan kebat. Sifat-sifat yang baik perlu dipupuk dari rumah. Ini kebat, tadi stimulus, kemudian soalannya, pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang memiliki sifat-sifat tersebut? Jadi anak-anak kena kemukakan paling tidak 2 isi. Okey, mulakan jawapan pada pendapat saya.
peranan ibu bapa dalam melahirkan anak-anak yang memiliki sifat-sifat tersebut ialah isi 1, kemudian diikuti dengan isi 2. Elok kalau dapat buat 3 isi, 1 isi tambahan, isi yang ketiga. Kemudian soalan ketiga, jelaskan 2 nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut. Cikgu beri contoh di sini. Anak-anak mulakan jawapan dengan 2 nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah nilai kebijaksanaan, iaitu jangan sempang tapi ayat pastikan gramatis. Jangan buat betul poin. Cikgu ulang balik. 2 nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut ialah nilai kebijaksanaan, iaitu kita perlu bijak memilih kawan kerana mereka mempunyai pelbagai fi'il. Selain itu, terdapat juga nilai baik hati, iaitu kita dituntut agar sentiasa, ejaan cikgu itu, berbudi sesama manusia. Okey, jadi 2 isi, 4 markah. Dan cikgu, jangkaan soalan 2D, gurindam beberapa betua hidup. Cikgu tak juga gurindam 12, sajak sejadah rindu, dan sang gembala kuda. Okey, anak cikgu, kita teruskan dengan soalan 3A. Tata bahasa. Tulis 1 ayat bagi setiap kata ganda di bawah. Okey, cikgu ambil di sini kata ganda. Untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan dan menggugurkan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okey, ayat 1, perkataan pertama, cerai berai, 2, gundah gulana, 3, desah-desus, 4, kusut masai, 5, koyak rabak, 6, saki-baki. Okey, cara menjawab, teknik menjawabnya, keluarkan kembali ayat 1, cerai berai, gariskan. Bina ayat di bawahnya, panjang ayat sekitar 10 patah perkataan. Kalau cikgu cukup dengan 6 hingga 12 patah perkataan, itu terbaik. 6 hingga 12 patah perkataan. Cerai berai dalam keluarga akan menyebabkan anak-anak menderita. Okay, tanda sempang pastikan ada. Jadi cikgu tidak letak tanda sempang di sini. Apakah kesan kalau salah ejaan perkataan yang diuji? Okay. Jadi andainya berlaku seperti yang cikgu paparkan di sini, salah ejaan bagi perkataan yang diuji, maka ayat ini tidak diterima. Salah, kosong markah. Gundah gulana. Ahmad gundah gulana setelah ibunya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Okey, ayatnya tidak terlalu panjang. Kalau kita nak mudahkan binaan ayat, kita letak kata nama sebagai subjek. Ahmad, predikat, gundah gulana setelah ibunya meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Soalan 2B. Soalan 2B, soalan pilihan cikgu untuk 2B ini ialah soalan tentang tukar cakap ajuk kepada cakap pindah. Bentuk kedua, pola ayat. Yang ketiga, ayat songsang. Dan yang keempat, ayat tanya. Sama ada pada soalan itu dibolkan atau dicondongkan atau bergaris. Jadi perkataan yang dicondong, dibol atau bergaris itu perlu ditukar menjadi ayat tanya. Cikgu ambil satu contoh. Tukar ayat-ayat dalam bentuk cakap ajuk di bawah kepada cakap pindah tanpa mengubah maksud asalnya. Okey, pada soalannya, dalam dialog, usah pergi ke pesta itu. Larang Mak Timah kepada anaknya Daniel Ashraf. Okey, kita pindah cakap ajuk tadi. Mak Timah melarang anaknya Daniel Ashraf pergi ke pesta itu.
Okey, jadi pindah begini untuk satu ayat, lazimnya akan dapat 2 markah. Soalan untuk 2C. Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Maknanya dalam ayat ini ada satu kesalahan ejaan, satu lagi kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu bagi setiap ayat. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan. Maknanya jangan senaraikan lebih daripada apa yang dikehendaki. Ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Jadi jangan salin semula. Soalannya, pelaksanaan projek memperlebarkan jalan raya merupakan usaha pihak kerajaan untuk menaik taraf infrastruktur di kawasan luar bandar. Jadi kita cuba kenal pasti dalam ayat ini ada satu ayat, satu ejaan salah dan satu imbuhan yang salah. Okay, cara jawab, okay, anak-anak tulis kesalahan dulu, tanda sempang, betulkan. Okay, anak-anak tidak perlu asingkan jawapan, imbuhan, ejaan dulu, kemudian imbuhan, tak perlu. Okay, kerana pemeriksa cuma mencari jawapan di belakang. Memperlebarkan. Mungkin anak-anak akan jawab memperlebar ataupun pilihan jawapan lain melebarkan. Infrastruktur, jawapannya infrastruktur. Jadi satu ejaan, satu lagi imbuhan. Okay, soalan 2D. Soalan 2D, dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Okay, bentuk arahannya sama seperti soalan 2C tadi. Cuma di sini ada satu kesalahan istilah dan satu lagi kesalahan tata bahasa. Okay, ambil satu contoh. Kerjasama di antara negara rantau ASEAN dalam bidang ekonomi haruslah diketatkan lagi. Okay, cara jawab. Di antara, okay, jawapannya antara. Okay, kerana di antara itu menggambarkan ada sesuatu di tengah-tengah. Diketatkan. Okay, jawapannya dikukuhkan, ini istilah, ataupun dimantapkan. Okay, jadi ada dua kesalahan, satu tata bahasa yang tadi di antara dan satu lagi istilah diketatkan. Okay, markahnya satu markah bagi setiap jawapan yang dibetulkan. Soalan 3I. Soalan 3I ini bentuk salah satu bentuk soalan peribahasa. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut. Ayat 1, sengaja mencari susah atau bahaya. Okay, apakah peribahasa yang sesuai? Yang kedua, sesuatu yang sudah pasti diperoleh atau dimiliki. Kita cari peribahasa yang sesuai dengan maksudnya. Yang ketiga, orang yang bodoh kalau ada kesungguhan mempelajari sesuatu lama-lama akan berjaya. Ayat tidak habis akan berjaya. Okey, jawapannya nombor 1 tadi, tiada beban batu di galas. Yang kedua, dalam tangan. Yang ketiga, belakang parang jika diasah nescaya menjadi tajam. Cikgu,
kita masuk ke soalan bahagian terakhir, iaitu novel. Okay, cikgu kemukakan di sini dua set soalan penting novel. Set 1, A, dua peristiwa yang menunjukkan nilai pengorbanan 7 markah. B, berdasarkan dua buah novel menyatakan peristiwa yang dapat diteladani 8 markah. Yang menjawab, kalau set 1A, berdasarkan novel Pantai Kasih karya Azmah Nordin, maknanya anak kemukakan dulu novel apa, karya siapa, kemudian baru jawab. Peristiwa yang menunjukkan nilai pengorbanan ialah pengorbanan dalam menjalankan tugas. Okey, ayat isi ini pengorbanan dalam menjalankan tugas. Okey, ini dapat 1 markah. Kemudian huraian, sistem Malaysia menjalankan rutin hariannya seperti biasa walaupun dia sangat mamai ketika itu. Okey, mamai ya. Dia menemui pesakitnya di bilik VVIP yang digambarkan seperti hotel bertaraf 5 bintang. Dia mengambil Okey. Mana ini contoh jawapan. Jadi kalau nak rakam tadi boleh rakam baiklah yang dah putus. Okey, jawapan mengikut stepnya. Okey, maknanya soalan kita, soalan balik, soalan A, dua peristiwa yang menunjukkan nilai pengorbanan. Peristiwa yang menunjukkan nilai pengorbanan. Jadi kita mulakan dengan nama novel, kemudian novel ini karya siapa, itu stepnya yang kedua. Kemudian kita boleh kemukakan peristiwa, okey, dan huraiannya. Okey. Jadi markahnya ialah peristiwa 1 markah, huraiannya 1 markah. Peristiwa yang menggambarkan pengorbanan ataupun ayat isinya itu 1 markah dan huraiannya 1 markah. Okey. Cuma saya letak huraian di sini agak panjang. Andainya huraian ini dalam 2 ayat atau 3 ayat yang sudah jelas pun sudah memadai. Okey, kemudian untuk isi berikutnya, pengorbanan seorang ibu pun sudah cukup untuk memperoleh 1 markah. Dan huraiannya yang menggambarkan bahawa Dr. Raiha ini berkorban demi anaknya, Rahayu. Walaupun ada dalam 2 ayat pun sudah memadai. Andainya ayat itu sudah jelas menggambarkan pengorbanan seorang ibu. Okay, untuk soalan keduanya tadi, B, berdasarkan 2 buah novel nyatakan peristiwa yang dapat diteladani. Jadi step menjawabnya, yang pertama beritahu novel apa, iaitu novel Pantai Kasih. Peristiwanya apa, peristiwa Raiha dan Dr. Wang ataupun Wang di sini belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang doktor. Kemudian diikuti dengan step yang ketiga, apakah yang dapat kita teladani. Kita perlu berusaha bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agar cita-cita kita tercapai. Maknanya masa menjawab, kena jawab ikut stepnya. Okey, jadi markah di situ ialah 3 markah. Kemungkinan peristiwa yang dapat diteladani itu 1 markah dan teladan itu 2 markah. Atau sebaliknya sama ada 2, 1 markahnya bergantung kepada skema pada waktu itu. Okey, diteruskan dengan novel berikutnya, novel Bima Sakti Menari. Okey, beritahu novel, nama novel, kemudian beritahu peristiwa apa, kemudian apakah yang dapat diteladani. Kalau di sini kita perlu menjaga alam sekitar agar tidak berlaku kemusnahan habitat haiwan. Okay, maknanya jawab ikut step, markahnya 3 markah setiap novel. Jadi dapat 6 markah untuk kedua-dua novel bagi soalan ini. Markah isi 6, markah bahasanya 2 markah.
Okay, set soalan novel yang kedua, saya anggap soalan ini sangat penting. Jadi pastikan anak-anak di sekolah, kedua-dua sekolah kita tu, sekolah Sungai Petai dan sekolah Geting, jawab soalan ini. A, nyatakan dua nilai kemanusiaan berdasarkan novel yang anda kaji. Soalan ini sememangnya soalan yang paling mudah kerana nilai kemanusiaan secara umum. Walau bagaimanapun, sila patuhi step menjawabnya. Step pertama, beritahu novel apa. Untuk A ni, step keduanya, beritahu nama pengarang. Kalau tak ingat, lihatlah pada soalan akan dipaparkan senarai novel dan pengarangnya. Kemudian barulah kita jawab step ketiga, kemukakan nilai apa nilai kemanusiaan itu. Okey, dan tulis nilai itu dengan baik. Okey, contohnya nilai nilai apa? Nilai bekerjasama contoh. Okey. Kemudian huraian. Huraikan. Walaupun satu ayat huraian tetapi kalau jelas pun dah dapat satu markah. Okey, jadi kemukakanlah dua isi, dua nilai dengan huraiannya. Markah isi 4 markah, markah bahasanya akan dapat 3 markah. Jadi markah keseluruhan 7 markah. Okey, dan B ini sangat penting, peristiwa yang menggambarkan kebijaksanaan watak utama. Cara jawab, step pertama, okey, kemukakan nama novel. Okey, kemukakan yang keduanya nama watak utama. Step yang ketiganya, buktikan kebijaksanaan watak utama itu. Kemukakan kebijaksanaan watak utama itu. Okay, 3 step. Okey, kemudian yang keempat, huraikan atau buktikan kebijaksanaan tersebut. Okay, saya ulang balik. Step pertama, kemukakan nama novel. Yang kedua, nama watak utama. Yang ketiga, beritahu kebijaksanaan watak itu. Dan yang keempat, buktikan atau huraikan kebijaksanaan watak tersebut. Okey, yang kita kemukakan ideanya. Dan idea yang kita kemukakan itu, kita kena mulakan dengan seorang yang, kerana ini bawa unsur sastra, tajuk perwatakan. Okey, kita akan ulangi dengan novel yang kedua. Saya tak catat di sini bahawa kena buat 2 buah novel. Tetapi soalan B ini memang soalan 2 buah novel. Okey, jadi rasanya itu saja yang tertinggal. Ada apa-apa soalan ke? Silakan kita buka untuk peserta bertanya soalan ataupun cikgu. Cikgu Arif, Assalamualaikum. Silakan. Salam. Saya satu pertanyaan. Cikgu Arif tadi menyatakan bahawa antara konten dengan bahasa ada 2 markah ya. Bahasa yang macam mana yang untuk mendapatkan markah yang penuh tu, Cikgu Arif? Contoh dia. Okay, terima kasih. Ini untuk novel ke? Ya. Okay, Cikgu Zul ya. Ya saya. Okey. Bahasanya cuma bahasa gramatis ya. Maknanya tidak ada kesalahan bahasa yang ketara. Kalau ada sikit-sikit untuk novel diabaikan saja. Okey. Maksudnya kalau bahasa itu salah banyak, ejaan itu salahlah. Okay. Tetapi kalau salah pula fakta itu dianggap kesalahan besar. Itu dianggap tidak ada markah isi. Jadi maksudnya dia tak memerlukan jadi tak memerlukan bahasa, contoh dia bahasa apa ni, kompleks, compound, tak perlulah. Tak ada. Okey, novel tidak tekankan bahasa sangat. Okey.
Assalamualaikum cikgu. Salam, Ni Aida. Ni bukan soalan novel deh. Soalan depan-depan lagi. Pasal nilai dalam petikan tu kan masih ada isu B2 kan. So berdasarkan Nilai dalam petikan. Okey. petikan ni hak tak ada. Okey. Okey ni nilai yang ada dalam petikan dan nilai yang tidak ada dalam petikan. Itu maknanya soalan unsur sastra. Okey, maknanya kita kena jawab satu nilai yang ada dalam petikan tersebut. Kemungkinan ada dua nilai dalam petikan itu. Kita kena jawab satu. Andainya nilai yang kita kemukakan itu sebenarnya tidak ada dalam petikan, nilai itu dianggap salah. Jelas ke? Dok, maksudnya kan yang nak cari hak tak ada dalam petikan tu. Tak ada dalam petikan tu kena ingat cerita lah. Sinopsis ingat semua tu. Sebab kadang-kadang dia jadi tukar dengan pengajaran ke apa sama sebab dia kena sebenarnya nilai dengan pengajaran tu dekat-dekat dah tu. Maknanya kalau Nick dah ingat pengajaran, Nick tukar saja pengajaran itu menjadi nilai. Seperti cikgu paparkan tadi. Kalau Nick ingat pengajaran dia, kita mesti tekun belajar. Okay, supaya menjadi seorang yang pandai. Okay. Kita mesti bijak dalam menyelesaikan masalah. Jika ambil contoh itulah. Kita mesti bijak dalam menyelesaikan masalah. Kita ambil perkataan bijak. Jadi Nick tukar kepada nilai. Nilainya Nick tukar. Nilai yang terdapat dalam petikan ialah nilai kebijaksanaan. Jelas Nick? Jangan nilai bijak salah. Nilai kebijaksanaan. kayaknya tukar ayat je lah. Tukar. Tapi nak tukar tu Nick kena betul-betul pastilah cara setiap unsur sastra tadi. Kalau nilai nak mulakan dengan apa? Kalau persoalan nak mulakan dengan apa ayatnya? Kalau watak nak mulakan dengan apa yang kita sebut-sebut tadi, seorang yang, kemudian pengajaran kita mesti kita harus. Jelas ni? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Silakan untuk soalan seterusnya jika ada. Ada satu soalan Encik Arif dalam chat. Ya, ya. Okey. Macam mana kalau tak bagi contoh, macam soalnya beri 2 nilai, 4 markah tapi bagi 4 nilai. Boleh ditanya kalau kita sebut nilai tapi tak bagi contoh. Okey. Maknanya soalan itu sepatutnya memerlukan 2 nilai dengan contohnya sekali. Tapi beri 4 nilai tanpa contoh. Maksud dia hanya jawab 2 nilai dan 2 nilai lagi itu diabaikan dah. Kita semak ke 4 itu tapi cuma pilih 2 saja. Tanpa contoh kosonglah untuk huraian. Jadi 1 campur kosong akan dapat markah isi, 2 markah. Bahasa kalau cantik kekal lagi 3 markah. Jadi 2 campur 3 masih dapat 5/7 markah untuk bahagian A tu. Okey, jelas. Yang jelaskan Cik Arif. Silakan soalan lagi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Pengajaran dengan nilai ni sama je kan? Okey, ni Suliza ya, adik Suliza. Soalan adik Suliza ni sebenarnya sama dengan soalan yang Nick tadi tanya tu. Antara nilai dengan pengajaran, yang bezanya ayat penyatanya, ayat isinya saja. Huraian tentulah sama. Jadi adik Suliza kena perhatikan ayat isi untuk kita sebut nilai bagaimana, ayat isi untuk kita sebut pengajaran bagaimana. Okey.
Kalau salah ayat isi itu, maka salahlah. Jadi pastikan unsur sastra ada bagaimana, ayat nak mula untuk isi itu bagaimana. Okey. Sempat catat ke tadi? Dia ada paparkan satu muka surat slide tadi. Okey, tengok balik itu, tengok semula itu. Okey. Okey, sama. Kalau buat rumusan, tiada penanda wacana, boleh tak? Okey, soalan yang cukup bagus. Memang lama duk tunggu soalan ni. Buat rumusan tanpa penanda wacana. Okay, sebenarnya penanda wacana tidak penting dalam rumusan. Tetapi kita sudah terlazim buat rumusan ada penanda wacana. Okey, maksud penanda wacana ni yang dimaksudkan itu tentulah contohnya selain itu, di samping itu, seterusnya dan sebagainya. Dan kita yang kita perasannya pada bahagian kesimpulan itu automatik dah ada dah kesimpulannya koma. Okey. Sebenarnya penanda wacana tidak ada kesan langsung kepada rumusan. Tidak seperti dalam karangan. Maksudnya andanya tidak ada langsung penanda wacana dalam jawapan rumusan itu tidak menjejaskan markah. Tetapi oleh sebab kita dah terlazim, gunalah. Dan jangan keterlaluan sampai patah perkataan kita lebih. Itu saja. Okey, jelas Muhammad Salahuddin. Saya rasa Cik Garis dah jelaskan dengan baik. Teruskan dengan soalan lain. Silakan. Terlebih patah perkataan ditolak markah tak, Cikgu? Ini mungkin rumusan rasanya. Rumusan agaknya. Okey, rumusan andanya terlebih patah perkataan, lebihnya tidak banyak, dalam 2-3 patah perkataan akan dimaafkan. Tetapi kalau lebih patah perkataan itu agak banyak, lebih daripada yang disebutkan tadi, ataupun kalau dalam kesimpulan, sebelum masuk ayat harapan ataupun alasan itu sudah cukup 120, akan menjejaskan markah. Okay, maknanya kesimpulan akan tidak lengkap. Andainya lebih terlampau banyak, bermakna setiap jawapan yang dikemukakan selepas 120 patah perkataan tidak akan diberi markah. Tidak akan diberi markah. Itu saja. Okey, sangat jelas dah diceritakan oleh Cikgu tadi. Mungkin dalam 1-2 soalan terakhir sebelum kita jemput Cikgu untuk buat rumusan bagi bengkel bahasa Melayu pada pagi ini. Ada lagi peserta yang mahu bertanya, silakan. Okey ya, sebagai kata-kata akhir daripada saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada penganjur program yang sangat bermakna ini, IPG, yang di bawah pimpinan Tuan Pengarah, dan juga terima kasih kepada sekolah-sekolah yang mengikuti, bukannya 2 buah sekolah seperti yang kita tahu pada awalnya, iaitu SMK Sungai Petai dan juga SMK Geting, tetapi ada juga dari sekolah Kampung Laut, sekolah apa lagi tadi. Okey, jadi terima kasih. Besarlah harapan saya agar semua calon yang dapat mengikuti program ini dapat memanfaatkan okey, jadi saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.